Hai, saya Cik Buazhan. Hari ini kita akan masuk bab 1 Matematik tingkatan 1 nombor nisbah. Okey, dalam bab 1 nombor nisbah ni apa yang perlu kamu ada ialah kalkulator bagi memudahkan pengiraan kamu. Di sini kita akan masukkan yang pertama dulu iaitu integer. Sebelum kita masukkan integer ni, kita kena faham dulu apa itu nombor nisbah. Okey? So, apa yang kita kena faham tentang nombor nisbah? Nombor nisbah ialah semua nombor yang bila kita boleh bahagikan kepada pecahan, iaitu nombor yang bila kita bahagikan akan mendapat nilai pecahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nombor pecahan iaitu semua nombor yang kita ada, kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Paling senang kita menggunakan kalkulator, iaitu nombor-nombor yang kita tekan pada kalkulator, kita dapat dalam bentuk pecahan. Jika nombor yang kita tekan dalam kalkulator itu tidak boleh ditulis dalam bentuk pecahan, yang tu bukan nombor nisbah. Okey, di sini kita masuk dulu dengan integer. Cabang kepada nombor nisbah. Apa yang kita kena faham tentang integer? Okey, kita kena faham dulu apa itu integer, baru kita boleh teruskan yang seterusnya. Okey, integer. Okey, ada 3 bahagian dalam integer ni, iaitu yang pertama, semua nombor positif dan semua nombor negatif termasuk sifar, iaitu integer. Okey, dalam integer yang pertama, semua nombor positif dan semua nombor negatif dan sifar adalah integer. Ini yang pertama kita kena ingat. Dan yang kedua, dalam integer tidak ada pecahan. Dan yang ketiga, dalam integer tidak ada perpuluhan. Okey, kena ingat 3 ni. Dalam integer, dia ada semua nombor positif, semua nombor negatif dan sifar. Dalam integer juga tidak ada pecahan dan tidak ada nombor perpuluhan. Sebagai ringkasan kepada integer ni, kita kena faham, saya tulis dalam bentuk garis nombor, iaitu yang tengah-tengah ni sifar, ke kanan ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okey, ke kanan yang ni kita namakan nombor positif. Ke kiri kita namakan nombor negatif. Dan tengah-tengah ni adalah sifar. Yang ni kita kena faham dari segi garis nombor. Kita bagi contoh di sini. Kalau saya nak bagi contoh garis nombor untuk kamu lihat di sini, kita tengok sama-sama. Katakan saya berdiri di sini dan saya deparkan tangan kanan dan tangan kiri. Di tengah-tengah ni adalah sifar dan di sebelah kanan kamu di sini nombor positif, sifar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan di sebelah kanan saya, iaitu sebelah kiri kamu itu adalah nombor negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okey? Dan untuk nombor negatif ataupun semua nombor negatif, kita tidak tandakan dengan tanda negatif.
Untuk semua nombor negatif, kita tandakan dengan tanda negatif. Contoh, negatif 5. Nombor negatif 5 kita kena ada tanda negatif. Kalau di sini nombor positif 3. Yang ni positif 3, tetapi kita tak perlu letakkan tanda positif. Tak perlu letak. Kita tahu 3 tu adalah positif. Okey, so kita kena faham untuk nombor positif tak perlu letakkan tanda positif. Untuk nombor negatif perlu letakkan tanda negatif. Okey, kita cuba tengok contoh-contoh integer. Dalam soalan selalunya dia suruh kenal pasti yang manakah di antara berikut nombor ataupun integer. Okey, dia bagi satu kotak. Okey, ada di sini 6 nombor. Dia kata kenal pasti ataupun bulatkan yang manakah integer. So, kita kena ingat balik apa maksud integer. Maksud integer, semua nombor positif, semua nombor negatif, termasuk sifar, dan tidak ada pecahan dan tidak ada perpuluhan. Kalau dalam kotak di sini, kita cuba kenal pasti yang manakah integer. Okey, 1/2 dalam bentuk pecahan. So, yang ni bukan integer. 3/5 bukan perpuluhan. So, yang ni bukan integer. Negatif 5. So, negatif 5 adalah integer. 27 nombor positif, integer. 43 nombor positif, integer. Kemudian negatif 3/5 nombor pecahan, so bukan integer. 13/8 ada perpuluhan, bukan integer. Dan 123 nombor positif, integer. 599 nombor positif adalah integer. So, dari kotak yang saya lukis ni, daripada 9 nombor yang ni saja integer. Negatif 5, 27, 43, 123 dan 599. Yang ni kita belum masuk operasi dalam integer lagi. Kita baru kenal pasti apa itu integer. Secara ringkasnya, apa yang perlu kita ingat dalam integer? Ada 3 benda. Yang pertama sekali, semua nombor positif dan negatif termasuk sifar. Yang kedua, dalam integer tidak ada pecahan. Dan yang ketiga, dalam integer tidak ada perpuluhan. Yang tu yang kita kena ingat. Okey, mari kita tengok situasi-situasi harian yang melibatkan integer. Di sini kita akan tengok 3 situasi yang melibatkan situasi harian kita yang melibatkan integer. Okey, yang pertama, kedudukan dalam lift. Yang kedua, pergerakan ke depan ke belakang. Dan yang ketiga, kedudukan dari arah slope. Berbalik kita kepada yang pertama, iaitu kedudukan dalam lift. Okey, kedudukan dalam lift bermaksud di sini. Kalau lift naik ke atas, pergerakan daripada asal kita naik ke atas maksud dia positif. Pergerakan turun ke bawah adalah negatif. Contoh, kita berada pada tingkat 4 dalam sebuah lift. Pergerakan dari tingkat 4 ke tingkat 10, maksud dia tingkat 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 tingkat. So, tambah 6 ataupun positif 6. Positif 6 bermaksud tambah 6. Pergerakan daripada tingkat 4 naik ke tingkat 10. Tapi kalau dari tingkat 4 kita turun ke tingkat 1, dari tingkat 4 turun ke tingkat 1, 4, 3, 2, 1. Pergerakan ke bawah negatif. So, tolak 3 ataupun negatif 3. Contoh bertulis. Kita tengok di sini ya. Kita dari tingkat 4. Okey. Kita naik dari tingkat 4, naik tingkat 10. So, tingkat 4 naik tingkat 10, ke tingkat 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. So, kita tambah 6. Kemudian, kita turun 3 tingkat. Okey, dari tingkat 4 kita naik ke tingkat 10, maksud dia kita tambah 6. Dari tingkat 10 kita turun 3 tingkat. Tolak 3 sama dengan 4 tambah 6, 10 tolak 3, 7. Maksud dia kita berada pada aras 7 akhirnya. Dari tingkat 4 naik tingkat 10. Kemudian turun 3 tingkat. So, akhirnya kita berada pada tingkat ataupun aras 7. Jadi, menunjukkan kedudukan kita dalam lift. Naik, positif. Turun, negatif. Okey? Yang seterusnya kita tengok yang nombor 2, pergerakan ke depan dan ke belakang. Yang nak menunjukkan integer ni, iaitu pergerakan ke depan dan ke belakang macam mana? Okey, saya duduk di sini. Kalau saya 2 langkah ke depan, maksud dia positif. 1, 2. Maksud dia pergerakan ke depan adalah positif. Kalau saya nak bergerak ke belakang, 1, 2, 3. 3 langkah ke belakang, maksud dia negatif. Ingat, gerakan ke depan positif. Gerakan ke belakang negatif. Tanda positif, tanda negatif. Okey? Dan yang ketiga, kedudukan dari aras laut. Okey, yang ni selalu kita confuse sikit. Okey? Kedudukan dari aras laut, yang ni aras laut. Selalunya dia melibatkan ikan dan burung. Ikan dalam laut, burung atas laut. Aras laut ni menandakan sifat. Contoh, kedudukan ikan 10 meter dari aras laut. Maksud dia, yang ni aras laut 10 meter, yang ni ikan. Kedudukan ikan yang ni daripada aras laut 10 meter. Maksud dia negatif dia, maksud dia bawah ni kedudukan dia negatif. Negatif 10 meter. Maksud dia daripada sini negatif. Tapi jarak kita tak ada positif, tak ada negatif. So jarak dia 10 meter dari aras laut. Kedudukan burung dari aras laut 50 meter. Okey, yang ni kedudukan dia positif dari aras laut. Kita tetap tulis 50 meter dari aras laut. Tapi kedudukan dia positif di sini, tak perlu bubuh positif di sini. Yang ni pun kita tak perlu bubuh negatif. Kita cuma tahu bila ke bawah ni negatif, tapi kita jarak tetap dalam positif. So, kalau dari aras laut, di atas aras laut kedudukan dia positif, di bawah aras laut kedudukan negatif. Yang ni situasi harian yang melibatkan integer. Kena ingat apa itu integer? Ada 3 poin iaitu integer. Yang pertama, semua nombor positif, semua nombor negatif termasuk sifat. Yang kedua, tidak ada pecahan. Yang ketiga, tidak ada perpuluhan. Okey, yang ni situasi harian. Mari kita tengok pula macam mana pengiraan yang melibatkan integer. Di sini macam saya kata mula-mula tadi, kita kena ada kalkulator bagi memudahkan pengiraan kita. Sebab apa kita gunakan kalkulator?
Sebab dalam exam pun boleh guna kalkulator. So, nak memudahkan kita, kita akan gunakan kalkulator dan kamu kena tahu macam mana penggunaan kalkulator. Sebab dalam kalkulator ni, yang mana kita kena tekan negatif ataupun tolak, tambah ataupun positif. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh yang pertama A di sini. Negatif 5 tambah 3 tolak 12. So, kita on kalkulator, kita boleh gunakan scientific calculator. Okey, kamu kena beli siap-siap dah untuk persediaan kamu. Okey, yang pertama negatif 5. So, negatif 5 di dalam kalkulator ni ada di atas di sini. Di atas RCL ni ada negatif. Yang ni negatif. Yang ni tolak. So, kita ambil negatif 5 tambah 3. Tambah di sini tambah 3. Tolak yang ni. Tolak 12 sama dengan, kita akan dapat negatif 14. So, negatif 14. Okey, kita masuk dulu pengiraan yang melibatkan kalkulator. Okey, B, 15 tolak 25 tambah 3. Kalau sebelum ni kita dah belajar ada 15 tolak 25. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi dalam integer ni kita boleh tunjukkan 15 tolak 25 tambah 3. Kita ambil macam biasa, kita on balik di sini ataupun AC di sini. So, kita ambil 15 tekan 15 tolak 25 tolak 25 tambah 3 sama dengan dapat negatif 7. So, negatif 7. Senang tak? Memang senang. Sebab kita gunakan kalkulator. Okey, yang ketiga, negatif 120 tambah 40 tolak 15. Negatif yang mana? Negatif di atas ni. Negatif 120 tambah 40 tolak 15 sama dengan negatif 95. Faham semua? Okey, yang ni pengiraan yang melibatkan integer. Yang mana kita boleh gunakan kalkulator, kita kena gunakan kalkulator bagi memudahkan kita. Okey, yang ni untuk pengiraan melibatkan integer dengan menggunakan kalkulator.